Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali untuk kita terus belajar Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk pada hari ini iaitu Bank Rezeki Bergerak. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat membaca dan menyatakan maklumat tersurat untuk memberikan respon berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini berkaitan dengan bank rezeki bergerak. Biasanya bank di satu tempat, orang datang simpan duit ataupun pinjam duit. Tetapi hari ini, bank rezeki bergerak. Apa maksudnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar bersama-sama. Boleh rujuk buku teks tajuknya Bank Rezeki Bergerak. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasar raya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Untuk menguji kefahaman kamu tentang maklumat yang terdapat dalam Bank Rezeki Bergerak, cikgu telah sediakan latihan pada hari ini. Cikgu harap anak-anak murid terlebih dahulu mencuba latihan yang diberikan ini. Tugasan anak murid ialah berdasarkan maklumat tersurat, kamu dikenaki memberi respon. Contoh, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Apa respon kamu berdasarkan maklumat tersurat ini? Ada 4 latihan yang disediakan untuk kamu. Cuba jawab terlebih dahulu. Cikgu harap anak-anak murid telah pun siap latihan yang telah diberikan. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan tersebut. Mari kita bincang bersama-sama. Okay. Yang pertama, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Apa responnya? Kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Itu pendapat kamu, respon kamu. Kita mesti sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua. Tujuannya untuk meringankan beban mereka. Contoh baru ni, banjir yang melanda hampir seluruh negara khususnya. Yang tragedi yang viral, contoh yang berlaku di Selangor. Mungkin Kelantan, Pahang, Terengganu dah biasa. Tetapi Selangor ni jarang berlaku banjir besar. Tetapi Alhamdulillah seluruh negara datang membantu. Yang Selangor dulu pernah membantu negeri-negeri lain. Jadi kita sama-sama membantu golongan yang dalam kesusahan. Yang kedua, mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Apa responnya? Kita perlu menyenaraikan jenis barangan keperluan harian yang hendak disalurkan kepada bank bergerak ni. Bukan semua kita bagi. Ikut keperluan. Kalau untuk pakaian untuk hantar ke rumah orang tua, dah pastilah mungkin mereka lebih suka kain batik, kain plekat, mungkin pampers dan sebagainya. Kalau untuk hantar kepada anak yatim, mungkin keperluan baju tidur, apa saja yang sesuai. Jadi contoh banjir baru ni kan, kalau paling bagus, kita nak sedekah, nak derma dan sebagainya, ada pakaian lama kat rumah dan sebagainya, ambil plastik sah,
tulis. Ini pakaian untuk orang tua, ada kain batik, kain plekat. Ini pakaian untuk kanak-kanak. Ini pakai baju kurung, ini baju Melayu dan sebagainya. Jadi mudah orang mencari ataupun mudah untuk kita salurkan kepada yang sepatutnya. Tidaklah berlaku pembaziran pula, rosak. Cikgu tengok. Cikgu pergi tempat banjir dekat Ulu Langat, tengok bersepah-sepah, sayang, baju yang masih cantik dan sebagainya. Disebabkan orang tercari-cari, masing-masing menyelongkar dan sebagainya. Akhirnya basah, kena tanah, dah datang bulldozer, masuk dalam lori, buang tempat pembuangan sampah. Jadi pembaziran pula. Kalau boleh, kita kategorikan. Okey, itu respon. Nombor 3. Makanan yang boleh disumbangkan termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa respon kita? Kita boleh memberi sumbangan barangan keperluan hari ini kerana barangan ini merupakan barangan asas. Barangan asas maksudnya barangan yang diperlukan setiap hari. Contoh, macam beras. Nak buat nasi lemak dan sebagainya, perlukan beras. Nak makan tengah hari perlu beras. Nak makan malam perlukan beras. Biskut pula untuk sarapan pagi atau minum petang. Telur, buah-buahan dan sayuran, makanan yang berkhasiat. Jadi kita perlu berikan kepada mereka mengikut keperluan. Yang keempat dan terakhir, program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua penduduk. Apa pendapat kita, apa respon kita? Kita hendaklah memberikan kerjasama bagi melancarkan program kemasyarakatan yang dijalankan. Program ini baik, sama-sama kita menyumbang. Ada orang ada duit, dia sumbang duit. Ada orang dia ada barang, dia sumbang barang. Ada orang dua-dua duit tak ada, barang pun tak ada, dia sumbangkan tenaga. Tak ada tenaga, dia sumbangkan idea dan sebagainya. Banyak. Jadi apa juga program kemasyarakatan, kita turut serta. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.